warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururin anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa usalli wa usallimu ala rasulihil karimil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini dikasihi Tuan Imam, pengerusi serta ahli jawatan kuasa surau, para muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita merafakkan rasa syukur di atas nikmat iman dan nikmat Islam. Dan seterusnya kita juga merafakkan rasa syukur kerana pada malam ini kita telah diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat bersama-sama di dalam program kuliah pembukaan hari yang pertama kita pada malam ni, pada kuliah bulanan yang telah saya cuba untuk menyusun jadual sebulan sekali di sini. Kalau nak seminggu sekali tu memang rasanya mustahil sangatlah. Tak dapat nak buat seminggu sekali. InsyaAllah sebulan sekali tu dapatlah kita susun. Kerana masjid surau dalam Don Tanjung Lumpur ni melebihi daripada 35 buah masjid campur dengan surau yang mesti saya ziarahi pada setiap hari. Jadi insyaAllah kita ambil untuk surau di Kemunting ni. Ini pada hari Ahad, minggu yang ketiga. Hari inilah. Jadi hari ini adalah kuliah pembukaan kita dan insya-Allah bagi kuliah kita di sini kita akan sama-sama menghazamkan kitab Penawar Bagi Hati. Hari kitab ni tak payah beli, ni hadiah je lah, ambil satu seorang untuk sama-sama kita lihat, kita mengambil pengajaran ilmu yang terkandung di dalamnya. Jadi insya-Allah kita pergi pada yang pertama ni, kita baca kulit dia dululah. Kan pegang kitab, nama kitab pula tak tahu. Jadi nama kitab ni ialah Penawar Bagi Hati. Tengok kulit dia dulu. Penawar Bagi Hati, menghimpunkan dia oleh, itu maknanya dia khabar siapa dia yang tulis kitab ni, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Iaitulah Syekh Abdul Qadir nama dia, bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Maknanya beliau ni berasal daripada Indonesia. Al-Mandili, itu dia kampung dia, Mandili. Khuwaidin talabatul ilmi, talabatul ilmi syarif. Dia kata kitab ni dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Mandili itu kampung dia. Khuwaidim, Khuwaidim ni maknanya khadam. Khadam talabatul ilmi asy-syarif. Dia kata bahawa dia ni Khuwaidim talabatul ilmi. Jadi khadam, kalau Khuwaidim ni makna khadam yang kecil. Dia kalau khadam ni ada khadam macam orang kerja orang kerja kontrak, buruh belaka, tapi dia ada kepala kontrak tu buruh juga, tapi dia bos. Itu khadam.
Kalau sebut khuaidim maknanya khodam-khodam yang kecil. Makna begitu. Khodam hak cak ayam orang panggil. Hak koman sekali. Kerana tuan kita ni dia merendah diri, dia kata khuaidim talabatul ilmi. Dia jadi khodam yang kecil kepada penuntut ilmu asy-syarif yang sangat-sangat mulia. Fi haramil maki, fil haramil maki. Di mana? Iaitulah di kota haram Mekah. Disebut fil harami, kota haram Mekah. Kota haram ni dia al-haramain. Kalau kita rajin baca buku ke, baca kitab ke, kita rajin dengar kalimah al-haramain. Al-haramain ni maknanya dua kota haram. Dua kota haram di dunia ni iaitulah di kota Mekah dan di kota Madinah. Itu dinamakan al-haramain. Dua kota haram. Haram masuk di sini ialah diharamkan bagi orang kafir memasuki kedua-dua kota tersebut. Faham? Tak boleh orang kafir. Bukan kerajaan Saudi yang mengharamkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan. Diharamkan orang kafir masuk di kota Madinah selepas daripada kejayaan tentera Nabi yang diketuai oleh Muhammad bin Maslamah menghalau orang-orang kafir daripada puak Bani Nadir. Puak Bani Nadir ni adalah satu Yahudi yang sangat munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang banyak dia mengaku dia beriman, tapi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia merencanakan berbagai-bagai bentuk usaha untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Maka sehinggalah mereka ni dihalau keluar daripada kota Madinah, dan selepas daripada itu juga maka terhalaulah orang-orang kafir yang selepas daripada itu tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka berada di Madinah. Dan kemudian di Mekah pula diharamkan orang-orang kafir memasuki kota Mekah selepas daripada berlakunya Fathul Makkah. Fathul Makkah, maka lepas daripada itu tak diizinkan lagi orang-orang kafir masuk di kota. Kota ni makna bandar lah, bandar Mekah, bandar Madinah. Maka digelarkan dengan Al-Haramain, iaitu dua kota haram, kota Mekah dan kota Madinah. Kan? Bila orang, bukan makna bila kita kata orang kafir tak boleh masuk Mekah. Kalau masuk jadi gila, kalau masuk jadi sewel, tak gitu. Itu orang Melayu faham gitu. Orang Melayu hak bodoh-bodoh sikit lah, tak berapa faham dengan ilmu, dia anggap tak? Dia anggap begitu. Maknanya bila orang kafir tak boleh masuk Mekah, artinya kalau orang kafir masuk Mekah jadi gila, jadi sewel. Bukan gitu. Maksud dia orang kafir tak boleh masuk Mekah ni, tak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka masuk ke kota Mekah dan juga ke kota Madinah. Itu di mana ni dia kata talabatul ilmi khuaidim talabatul ilmi asy-syarif fil haramil maki. Di fil haram, di kota haram Mekah. Ni jadi dia ni dia mengajar di mana? Dia mengajar di Masjidil Haram. Faham? Jadi kitab ni ditulis ketika beliau berada di Makkatul Mukarramah. Ni siapa dia? Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Baik, kita pergi pada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Baik. Pertama, Syekh dia puji Allah dulu. Sebab segala apa hak kita nak buat atas muka bumi ni, kita kena mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Jin dan manusia ni adalah makhluk yang ditaklifkan atas dia untuk
dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya manusia itu mengabdikan diri kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua makhluk yang Allah Taala taklifkan. Taklifkan supaya taat menyembah dia, iaitulah manusia dan jin. Ada binatang, lembu, kubah, apa semua tu, itu tidak ditaklifkan ke atas dia untuk dia berbuat ibadah. Tapi manusia macam kita ni dah ditaklifkan pada kita. Kita kena melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembu nak tolak hukum Allah tak ada masalah, dia lembu. Kubah ke dia tak nak hukum Allah, tu dia punya pasal. Moga dia binatang, dia tidak ditaklifkan, dia tak ada syurga, tak ada neraka, mati dia mati gitu je. Kita lepas daripada hidup atas dunia, ada pula kehidupan di alam barzah dan seterusnya di alam akhirat. Baik. Lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dan segala mata yang khianat. Baik. Yang ni Allah dikata yang sangat mengetahui. Ya'lamu ala kulli syai'. Allah tu dia mengetahui akan segala sesuatu yang tersembunyi di dalam dada. Satu benda yang ada dalam dada manusia, memang orang tak nampak belaka. Sebab itu di hari akhirat, antara benda yang akan disoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah hati manusia, kan? Sehingga Allah Taala sebut inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, al fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, dan apa yang ada dalam hati kamu, niat kita, niat baik kita, niat jahat kita, perasaan kita, naluri kita, semua Allah Ta'ala dia akan bangkitkan sebagai mas'ulah, dia kata tempat yang akan dipersoalkan. Nanti jangan orang kata kita kalau niat jahat tak buat lagi tak apa. Teman, dia ambil mana benda gitu? Tak ada. Niat kita baik, kita merancang kejahatan dalam hati ko, kita niat keburukan, ada hasad, ada dengki dan sebagainya, semua Allah Ta'ala bangkitkan pada hari akhirat. Dan Allah sangat mengetahui akan segala yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Mata, kan? Mata yang khianat ni Allah Ta'ala tahu tak mata khianat? Mata khianat ni maknanya mata yang jahat. Kadang-kadang manusia nak buat kejahatan, dia bagi dengan isyarat mata. Manusia lain tak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui tentang mata-mata yang khianat. Maknanya kat sini dia nak bagi tahu, Tuhan kita ni nak bagi tahu, janganlah kamu buat kejahatan walau sedikit sekalipun, walau dengan cara isyarat sekalipun, walau dalam hati sekalipun, kerana Allah itu ya'lamu ala kulli syai', dia mengetahui akan segala sesuatu. Faham? Baik. Dan lagi akan bertanya ia daripada pendengaran dan penglihatan dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Lagi satu pula dia bagi tahu, dan dialah Allah yang akan bertanya ia tentang pendengaran, tentang penglihatan dan juga hati yang lainnya pada hari kiamat. Semua kena tanya belaka. Telinga inna sam'a, kena tanya. Telinga duduk atas dunia ni dia dengar benda. Wal basar, dan penglihatan pun akan ditanya. Al fuad, benda yang ada dalam hati, semuanya Allah Subhanahu wa taala tanya pada hari akhirat. Ingat ke? Tak ada benda dah. Baik. Dan selawat dan salam
adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan pada sekalian alam kerana rahmat. Kemudian dia kata dan selawat atas Nabi dan juga salam adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat. Allah bangkitkan Nabi atas muka bumi ini sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tu rahmat. Kita ni nak masuk syurga dengan rahmat. Faham tak? Bukan dengan ibadat. Bukan dengan sembahyang kita, bukan dengan sedekah kita. Sedekah kita tu wasilah untuk kita mencapai rahmat. Rahmat itulah yang penting. Pada kalau ibadat kena ikhlas, kalau sedekah kena ikhlas, kalau buat baik kena ikhlas. Kenapa kita nak mengharapkan rahmat daripada Allah? Kasih sayang Allah, belah kasihan. Kita dengan suami, kalau orang puan dengan suami ataupun suami dengan isteri, kita buat baik, buat baik dengan isteri. Ada juga orang buat baik tak ikhlas, tak? Ajak pergi makan minum malam-malam, pergi jalan makan angin biasa-biasa tak bawa. Rupanya bodek nak bini dua. Tu jenis tak ikhlas. Tak? Buat baik ingat ke apa? Ada pula maksud lain. Kan? Sebab apa? Sebab isteri kita manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dia tak tahu apa yang kita buat. Apa yang ada dalam hati kita, dia tak tahu. Ada orang dia buat bodek-bodek, rupanya nak bodek harta. Tak? Macam-macam hal. Itu kita manusia. Sebab apa? Manusia ni lemah. Dia tak tahu apa yang ada dalam hati manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ni ya'lamu ala kulli syai', yanzuru ala kulli syai', yasma'u ala kulli syai'. Dia dengar semua benda, dia tengok semua benda, dia tahu semua benda. Tak ada satu pun yang boleh tersembunyi dalam hati manusia. Sebab tu bila manusia dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti ikhlas. Dia tak ikhlas sikit je, Allah Taala tahu belaka. Bini kita tak apa, kita bodek ke mana pun memang bodoh dah dia. Sebab dia makhluk, dia takkan tahu apa ada dalam hati kita, apa muslihat kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui. Maka di atas sebab itu kita mestilah melakukan pengabdian diri kepada Allah. Maksud pengabdian diri adalah penyerahan diri kita kepada Allah secara keseluruhannya. Macam hak kita dah baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadat kita serah pada Allah. Kalau kita serah pada manusia tak boleh nak buat apa. Kita ibadah kerana pok mentua, kita beribadah kerana manusia, kita buat sesuatu kerana hak lain selain daripada Allah, makhluk dia tak akan boleh nak buat apa-apa pada kita. Kita taat. Kita taatlah pada raja contohnya. Dan kan Nabi kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebut, dah pesan pada kita, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Dia tidak ada taat kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Faham tak? Bila pemimpin tu dia bermaksiat, maka kita haram dah taat pada dia. Tak boleh taat dalam perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita pun taat juga pada dia. Baik, kalau kita taatlah kepada dia walaupun dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah, apakah dia boleh tolong kita di alam barzah? Tak. Boleh tak? Tak boleh. Tak ada lagi ke alam barzah. Alam dunia pun dia tak boleh nak tolong dah. Kan? Tak mampu dia nak sembuhkan penyakit kita. Kan? Tak boleh. Panggillah segala pemimpin yang ada atas muka bumi ni. Hak baik ke, hak tak baik, hak lebay ke, hak tak lebay, hak kuasa ke, hak duduk istana dok ke apa semua. Panggillah segala-galanya. Suruh dia sembuhkan penyakit kita. Boleh tak? Tak boleh. Mati mak bapak kita, panggil, suruh dia menghidupkan semula. Boleh tak? Tak boleh. Itulah makhluk. Batu batasan taat kepada makhluk selagi mana dia taat kepada Allah dan Rasul.
Bila dia tidak taat kepada Allah dan Rasul, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada taat kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebab itu di sini ya, kita disuruh supaya mengambil, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai ikutan kita. Kenapa? Sebab Nabi ini rahmatan lil alamin. Rahmat kepada sekalian alam. Faham? Rahmat kepada sekalian alam. Rahmat ni lah kebaikan. Maksud rahmat tu macam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut wa nunazzilul minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan adalah kami menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa' wa rahmatun, dan juga sebagai rahmat. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara. Tetapi bagi orang yang zalim, dia tidak akan mendapat apa-apa pun illa khasara, kecuali mereka itu rugi semata-mata. Siapa orang zalim? Orang zalim, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang dalam kehidupan dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Tahan tak? Dia zalim. Orang yang tak jadikan Quran sebagai sebagai ad-din, sebagai nizamul hayat, sebagai agenda di dalam kehidupan dia, ni orang zalim. Allah Ta'ala suruh semayang, dia tak nak semayang. Allah Ta'ala kata jangan rasuah, dia rasuah. Allah Ta'ala kata tutup aurat, dia tak nak tutup aurat. Ini orang zalim. Ya? Sama ada dia zalim pada diri dia sendiri ataupun dia menzalimi orang lain. Faham? Ni orang zalim. Sebab tu nak jaga diri kita ni, Nabi sebut wali nafsika alaikal haq. Wajib atas kita ni jaga jasad kita ni daripada bakar dan api neraka. Wajib. Wajib. Ni orang hak jaga jasad sendiri. Lepas tu wali ahlika alaikal haq. Lepas tu kamu kena jaga pula keluargamu. Kata dalam Quran sebut ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada dibakar di api neraka. Cara macam mana? Nak jaga daripada api neraka? Ambil apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan apa yang diajarkan oleh Rasul. Maka menyelamatkan diri daripada neraka itulah rahmat. Faham tak? Jadi itu sebabnya Allah Ta'ala turunkan Nabi itu sebagai rahmat. Dia mengajar, dia membimbing kita supaya kita ni bukan saja selamat daripada api neraka, malahan kita mendapat nikmat pula di hari akhirat, di dalam syurga dia. Tapi banyak mana orang tak nak. Nabi nak pimpin tangan dia, tarik tangan tak sih. Tak nak. Nabi tarik kita tu nak bawa kita ke syurga. Faham tak? Supaya kita dapat nikmat, supaya kita selamat pada api neraka. Tak nak hak Nabi khabar, tak nak belaka. Sedangkan Nabi itu adalah rahmat, kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala tidak turunkan kecuali rahmat bagi sekalian alam. Maksud sekalian alam, mana segala-galanya. Faham? Alam, semua juzuk-juzuk alam terselamat dengan diutuskan Nabi, kerana Nabi membawa basyiran wa nazira, kegembiraan kepada makhluk bumi dan juga ancaman kejahatan kepada makhluk bumi kalau sekiranya mereka tu melanggar perintah Allah. Sebab tu bila ikut Nabi ni selamat. Tak? Selamat. Rahmat ni semua masuk binatang. Sebab tu pada zaman Sayyidina Osman, dia memerintah, dia gali telaga tengah padang pasir tu. Gali telaga dengan harga 8,000 dinar. Kerajaan Sayyidina Osman keluar belanja 8,000 dinar. 8,000 dinar, bayang 8,000 dinar. Dinar ni duit emas. 8,000 keping. Bukannya mudah nak gali telaga tengah padang pasir. Saya pergi satu telaga ada kering. Telaga yang dikorek pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz.
Saya suluh lampu saya tu. Suluh. Sampai hujung lampu tu tak temu lagi dasar telaga. Nak ceritanya, bukan senang nak gali telaga di tengah padang pasir tu. Suluh. Bayang berapa puluh kaki hujung lampu tu boleh pergi. Tak sampai. Nak cerita jauhnya. Upah dia pun mahal. Kos dia tinggi. Sampai 8,000 keping dinar, duit emas. Zaman Saidina Osman dikeluarkan belanja. Telaga tu pula tujuan dia untuk minuman unta. Kabilah-kabilah yang kafilah yang berniaga dan sebagainya untuk minuman unta. Sampai orang tanya Saidina Osman, pasal apa keluar bajet besar ni? Adakah itu untuk minuman unta? Saidina Osman kata, aku bimbang kalau unta ni mati kehausan pada zaman pemerintahan aku. Ini rahmatan lil alamin. Nak cerita bila Islam merintah, binatang pun dapat rahmat, kebaikan daripada Islam. Zaman Saidina Omar, dia buat laluan untuk kaldai minum di pesisiran. Dia pesisiran kolam. Dia buat kolam, lepas tu buat untuk laluan kaldai. Hampa orang tanya, pasal apa kaldai punya tempat pergi buat juga, adakah laluan ni kaldai? Umar kata, aku bimbang kuda ni patah kaki pada zaman pemerintahan aku. Aku nak jawab apa depan Allah Ta'ala nanti? Ni nak cerita ni rahmatan lil alamin. Barulah selamat. Tak? Jangan kata orang, binatang pun tenang. Kalau sekiranya Islam itu berkuasa. Ini nak cerita rahmatan lil alamin. Baiknya Islam tu, comelnya Islam. Yang bersabda ia bahawasanya Allahu Ta'ala tiada menelik ia kepada rupa kamu, tetapi menelik ia akan segala hati kamu. Ni sabda Nabi. Allah Ta'ala tidak menelik ia kepada rupa kamu, tapi dia menelik kepada hati kamu. Ni banyak juga orang salah faham. Allah Ta'ala tak pandang, dia kata zahir. Salah pandang hati. Lepas tu tak apa, telanjang pun tak? Lanjang, tak tutup aurat, tak apa. Lepas tu dalam hadis Nabi kata, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memandang kepada rupa kamu dan juga tak memandang kepada amwalikum, kepada harta kamu. Wa innama yanzuru ila qulubikum, dan sesungguhnya Allah itu dia memandang kepada hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Ni yang Allah Ta'ala nak. Ni Allah Ta'ala nak. Jangan nak belagaklah dengan rupa, kan? Dengan rupa, rupa comel ke apa semua, Allah Ta'ala tak pandang benda tu. Allah Ta'ala tak nak. Wa amwalikum, jangan nak belagak dengan kekayaan. Sampai dengan sebab kamu kaya, kamu nak sombong dengan Allah dan nak sombong dengan manusia. Tak? Lepas tu kita sembahyang Jumaat, khatib kajian baca yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat tu hari tak berguna lagi harta benda dan anak pinak, kecuali orang yang menghadap Allah dalam keadaan hatinya sejahtera. Kalau harta ni dia boleh membawa guna untuk jadi tebusan kepada kita, untuk kita beli pula syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Firaun masuk syurga, Abu Lahab pun masuk syurga, Abu Jahal pun masuk syurga, Qarun pun masuk syurga juga. Tapi Nabi kata puak-puak ni masuk neraka jahanam belaka. Wa kana yaumal qiyamah ma'al fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay ibn al-Khalaf. Tu di antara hak Nabi sebut. Fir'aun masuk neraka. Dakkan Fir'aun banyak harta, Qarun lagi banyak harta, Haman banyak harta, Ubay bin Khalaf banyak harta, banyak pengaruh. Tak jadi pun penolong harta dia.
Kenapa? Sebab Allah Ta'ala tak pandang pun benda ni. Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan pada manusia bukan dengan sebab kerana dia banyak harta, bukan dengan sebab kerana rupa dia, bukan dengan sebab kerana kedudukan dia raja, dia perdana menteri dia yang berhormat dia, tu dia ni apa semua. Bukan sebab tu untuk Allah memasukkan dia dalam syurga. Tak. Rasa nak belagak lah kalau ada benda ni. Ni jadi ketua kampung pun menyombong nak mampus lah kadang-kadang. Sombong nak mampus. Rupa jadi agung lah kadang-kadang. Dia punya act dengan orang. Sombong. Dia ingat dengan sebab jawatan tu dia bebas daripada api neraka. Kadang-kadang gitu. Ya, ramai hak ini gitu. Office boy pejabat kerjaan je. Belagak mampu. Macam dia tu mempengaruh dah. Ingat benda ni dapat bebas dia daripada api neraka. Dengan sebab kedudukan dia ni dapat bebas daripada api neraka. Orang tuan-tuan dia yang berhormat dapat bebas pada api neraka, lambat lagi. Raja dapat bebas pada api neraka, lambat lagi dah dapat bebas. Sebab Allah Ta'ala janji kemuliaan ni, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang takwa je Allah Ta'ala bagi kemuliaan. Hak lain daripada tu kehinaan berlaku semua lah. Jangan nak sombong lah. Lepas tu Allah Ta'ala pandai, inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suarikum. Tak ada. Allah Ta'ala tak pandang benda tu. Wa amwalikum. Allah Ta'ala tak pandang. Ni hidup kita kerana nak mengumpul dunia, mengumpul harta, sanggup langgar perintah Allah. Banyak mana? Tak boleh kita tak boleh tolong. Kita nak tolong ustaz payah sikit lah bak. Banyaklah benda-benda berdongeng-dongeng kerana nak jaga harta. Allah suruh kita jaga agama. Harta tu dia marilah dengan kemurahan Allah, kan? Padahal duduk dah dekat ni dekat Kemunting apa ni apa Tokong Sami Hindu tak aja tengok Sami Hindu situ. Tak kata tengok. Duduk Kemunting dah. Tengok perut dia besar ni. Besar meja perut ni. Siang malam sembah patung. Ambil tu hak Sami tu, hak duduk sini terus. Pagi petang siang malam sembah patung. Bukan hak 3 calik ni, ambil hak 7 calik. Al-alimul a'la. Ilmu tinggi tu. Tengok perut dia besar meja. Walaupun dia sembah patung, perut dia besar meja, tuan-tuan. Dia makan tosih pagi-pagi 15 keping. Teh tarik gelas besar. Tengah hari dia hentam capati apa 25 keping. Kambing setengah ekor seorang makan. Dia tonggang susu kambing pakai terpayang terus. Kok. Bukan minum gelas dah. Tengok perut besar mana. Ada ke dia tu sembah patung, sembah tak pekong. Boleh ada Tuhan bagi rezeki bertambung-tambung. Kita hak mengaku sembah Allah Ta'ala ni takut nak tolong agama Allah semata-mata kerana bimbang, takut payah nak cari makan. Apa kebodoh manusia macam ni. Duduk lempar mana akidah daripada Allah Ta'ala tu. Raja sebut kawan-kawan saya, kita tak jadi miskin dengan sebab kita tolong agama Allah. Dan kita tak akan jadi kaya dengan sebab kita menentang agama Allah. Tak, dia bukan sebab tu. Tak. Takut mati. Kerana apa? Kerana kuat hangat pas, susah kita. Takut mati. Takut cepat. Dia kata kalau jadi pas ni mati, akulah mati dulu. Ni dah mati-mati pun bukan sebab tu. Lepas tu kalau kata jadi opah mati, Dek, bapa, amno tak mati ya? Sebut sikit malam ni. Dah kita ngaji kitab, kena jelas lah. Rahmat kan? Sebab tu kita kena yakin Islam ni rahmat. Rahmat ni mana kebaikan. Dengan rahmat ni lah kita masuk syurganya. Dekat dengan ibadat kita tu belum tentu lagi. Dah ada orang tak ikhlas, tak? Ada orang yang
riak dalam ibadah. Ada orang yang takabur, ada orang yang tak cukup syarat, tak ada hudrul qalbi, tak ada ar-raja', tak ada tu, tak ada ni, tak ada ni. Ni kita bincanglah bab hati kemudian. Ni rahmat, nak beritahu Islam tu rahmat, rahmatan lil alamin. Cuba bayangkan kalau kita tak nak kepada rahmat Allah ni, kita nak jadi apa kalau kita tak nak pada kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Dan tidak adalah rahmat kecuali apa? Rasulullah, kecuali Al-Quran, kecuali Islam. Itulah rahmat yang Allah Ta'ala sebut berulang-ulang kali dalam Al-Quran. Ni adalah kebaikan untuk kamu, kebaikan untuk kamu, kebaikan untuk kamu. Tak percaya juga bahawa Islam tu rahmat. Dan nak kata apa? Sebut gini jangan sampai bulan ni je boleh kuliah. Lepas tu orang takut sangat dengan kuliah kan. Bila kuliah ni kita boleh jelas, clear kan? Tak, saya nak sebut tidak ada sesuatu perurusan kehidupan kita di atas muka bumi ni yang tidak berkait dengan agama. Mana ada? Sampai ke basuh begok Islam ajar lagi. Masuk tandas kaki kiri, lepas tu kena basuh begok. Kalau tak basuh tak sah mayang, tak beristinja tidak sah mayang. Lepas tu keluar pula kaki kanan, basuh begok dapat pahala, masuk jamban dapat pahala, keluar jamban dapat pahala. Lepas kegosok gigi Islam dia ajar lagi. Tiba-tiba soal politik pula dia kata tak ada kena-kena dengan Islam. Apa basuh begok pun Islam ajar? Salah ungguhan manusia ni. Baik. Kita habis mukadimah ni Apa dah? Habis. Bulan akan datang nak sambung tu je. Dan menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Nampak? Dia kabah lalu. Bila kita ambil je Rasulullah sebagai ikutan yang menjadi rahmat, maka terhiaslah pada kita sifat-sifat kemuliaan, sifat baik dan sifat-sifat kepujian. Dan bila tak ikut, tu jadi payah. Mari sifat kehinaan tu. Orang kata tutup aurat, tambah tutup aurat. Orang kata jangan zina, dia zina. Orang kata jangan curi, dia curi. Orang kata jangan mopok, jangan judi, dia berjudi. Dia lari daripada sifat kepujian. Amma maka ini sebuah kitab yang kecil lagi permulaan ilmu tasawuf. Ni kitab ni ilmu tasawuf. Tapi tasawuf jangan pelik bila sebut tasawuf. Oh, rasa ilmu tinggi dah. Tak. Inilah, di sinilah bila sebut ilmu ilmu tasawuf ni terhimpun lah. Ya. Dia kata inilah ilmu apa? Ilmu akhlak. Tu di antaranya yang terkandung. Dalam tu dia dipanggil lah tasawuf. Zaman Nabi dulu tak disebutlah dengan tasawuf, tapi di dalam itulah adanya ilmu akhlak. Dan ilmu berkaitan dengan hati. Baik. Sikit kita baca dulu. Batuk lagi ya. Dulu musim rambut tan batuk lah. Makan rambut tan batuk jam. Hamba himpunkan dia kerana peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Kita ni kita asah je untuk orang-orang yang baru nak belajar kan. Jadi kadang sombong, ambuh kita ni rendah sangat. Takut sombong pergi main bola sudah malam-malam. Dan nama-namakan akan dia dengan penawar bagi hati pada menerangkan wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 kitab. Baik, kat dalam ni disebut pada kita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pembersihan hati.
Jadi disebut dalam kitab ni akan satu pendahuluan dan juga 3 kitab. Dan akan Allah Ta'ala juga hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya, dan bahawa menjadikan ia akan dia ikhlas semata-mata menuntut akan keredaannya, kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang menghimpunkan dia Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khuwaidim Talabatul Ilmi Asy-Syarif bil Harami Maki. Mana bila dia kata di Makkahul Mukarramah pada tanggal 7 bulan Rejab tahun 1378 Hijriah. Kira lah sendiri lama mana dah. Dan ni bulan Hijrah 14 berapa? 1440. Sekarang. Ni dia kata 1378. Tak lah. 1378. Tak lah. 1440. Tak lah. Apa lama dah. Tapi tak apa lagi dah 100 tahun. Tapi puluh-puluh tahun dah. Okey. Jadi itulah lamanya kitab ni. Jadi kita sambunglah pengajian kitab ni pada bulan yang akan datang. Jadi kalau berasa takut hilang, letak sini kitab. Tak? Itu datang bulan depan ambil je. Baca. Gitu. Saya tak ambil sebarang bayaran, bagi percuma je. Siapa nak lagi bagi tahu. Ada lagi lah. Jadi rasa cukup sekadar tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati kita semua. Insya-Allah. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.